尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的朋友们，大家上午好。今天我们怀着喜悦与敬意相聚于此，共同见证山高水长、休戚与共钟印尼书画摄影展泗水站的盛大开幕。Hari ini kita berkumpul bersama di sini dengan hati yang penuh sukacita saling menghadiri acara seremoni pembukaan pameran kaligrafi, lukisan, dan fotografi di kota tercinta. Persahabatan setinggi gunung, sekekal samudra, senasib sepenanggungan. 展厅内每一幅书画都晕染着东方意蕴，每一张摄影都定格着时代温度。它们跨越山海阻隔，诉说着两国文明交融的动人篇章。Setiap karya kaligrafi, lukisan, dan fotografi yang dipajang di aula ini dan di lantai 1 semuanya melampaui batasan waktu, mengandung nilai persahabatan dan peradaban kedua negara. 回望今岁，意义非凡。中印尼建交75载，情深意重。万隆会议70周年，薪火相传。郑和首次下西洋620周年，史册流芳。这些璀璨节点，串联起两国绵延千年的友谊长河。Melihat sejarah yang panjang saat kita ini memperingati 75 tahun berdirinya hubungan diplomatik Tiongkok dan Indonesia, 70 tahun konferensi Asia Afrika di Bandung, dan 620 tahun perjalanan pertama Laksamana Cheng He ke Nusantara. Setiap titik perjalanan di atas merangkai sebuah jalan raya yang menyatukan hubungan persahabatan antara negara Tiongkok dan Indonesia hingga pada saat ini. 从郑和船队的和平翻译，到万隆会议求同存异的铿锵誓言，再到如今携手发展的奋进征程，中印尼始终并肩前行。 Mulai dari kapal layar Laksamana Cheng He sampai KAA Bandung yang semuanya memuat ikrar untuk berbineka tunggal ika hingga sampai saat ini. Tiongkok dan Indonesia bergandengan tangan dan saling bahu-membahu membangun masa depan yang indah. 泗水国立大学同治学院、泗水书画协会。 Dan fotografi dengan tema setinggi langit, setinggi gunung, sekekal samudra, senasib sepenanggungan di Surabaya. 开幕。请全体来宾起立，共同奏。 其次，我要感谢此次书画摄影展所有会。本次展览呢由泗水国立大学孔子学院、印尼东爪哇书法协会、安民山语学校、泗水政府的基金会，还有泗水华裔联谊会联合举办。很感谢他们的辛勤的付出，包括我们的张德恩主席、刘光耀主席，为我们本次活动呢非常的辛苦，保证了我们的活动可以顺利的进行。此次书画摄影展开幕式的主题为山高水长，休戚与共，是以纪念了中印尼建交75周年、万隆会议70周年，以及郑和下西洋620周年。印尼45年，中国民代航海家郑和从中国的江苏太仓起锚远，首次下西洋。此后28年里，他七甲西洋，遍访了亚洲、非洲的30多个国家，
的地区，包括印尼，最远到达红海和非洲的海岸，不仅开辟了海上航路，促进贸易、文化交流，而且传播了友谊，对人类文明做出了重要的贡献。不用回答。75年前，中国与印尼正式建交，开启了两国友好关系的新纪元。75年来，两国的始终相互尊重，在政治、经济、教育和文化领域不断的深化合作，谱写了互利友好的新篇章。5年之后，1955年，在万隆会议召开，这是第一次这个亚非国家在没有殖民国家参与的国际会议。中国政府呢提出了求同存异的这个原则，倡导团结友谊合作的万隆精神，成为了亚非国家乃至世界各国处理国际关系的重要准则。回顾以上3段光辉的历史，我们不难发现，他们都蕴含着共同的价值理念，那就是和平、友好、合作、共赢。而我们孔子学院作为传播中国语言与文化的重要平台，这是这些价值理念的践行者和传承者。请我下面呢，由我介绍一下这个孔子学院，因为我相信呢，这个孔子学院从2011年这个6所同学开始，我们在这里已经有14年了，所以我想有些信息的给大家也分享一下。akan menceritakan bagaimana sejarah CI UNESA di sini. Confucius Institute di Surabaya sini kami dirikan pada tahun 2011 di UNESA dengan tujuan untuk memperdalam pendidikan bahasa Mandarin dan budayanya. Jadi jika dihitung hingga sekarang kurang lebih sudah ada 14 tahun. 孔子学院是在相互尊重、友好协商、平等互利的原则上建立的教育机构，旨在促进中文国际传播，加深世界人民对中国语言文化的了解，增进中外教育人文交流。Kami mengedepankan pendidikan, penyebaran budaya, dan pendidikan moral sebagai inti dari pendidikan kami. Kami juga menggandeng banyak pihak masyarakat di sekitar instansi kami, tidak hanya kami berjalan sendirian. 全世界共有540所孔子学院和1154所孔子课堂。 Di seluruh dunia terdapat 540 Confucius Institute dan terdapat 1154 kelas ruang kelas Confucius. 100多个国家和地区开展了中文教学。 Terdapat 190 lebih negara mulai berkembang, bahkan sekarang sedang berkembang mengembangkan pendidikan bahasa Mandarin. 85个国家将中文纳入国家教育体系，外国正在学习中文的人数超过了3000万。 Seluruh dunia terdapat 85 negara yang memasukkan pendidikan bahasa Mandarin ke dalam kurikulumnya, dan seluruh dunia terdapat lebih dari 30 juta orang yang sedang mempelajari bahasa Mandarin. 在印尼，我们目前有10所孔子学院和1所孔子课堂。 Di Indonesia sendiri sekarang terdapat 10 Confucius Institute dan sebuah kelas Confucius Institute. 所以，我们孔子学院要秉承郑和下西洋、开拓进取、开放充满的精神，积极主动与印尼各界进行交流合作。我们要传承和弘扬万隆精神，共同建造人类共同命运体。我们要充当友谊的使者，促进文化的多元共生与共同发展。 Confucius Institute yang didirikan di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, adalah salah satu dari 10 Confucius Institute yang ada di seluruh Indonesia. Kami bertekad untuk mewarisi semangat persahabatan dan pendidikan yang diwariskan oleh Laksamana Cheng Ho. Kami dengan aktif menjalin persahabatan, hubungan diplomatik juga dengan banyak pihak di
baik di kota Surabaya maupun di Provinsi Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia. 在中国有句古话，叫以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。 Kemudian menggunakan sejarah sebagai cermin dapat mengajar kita bagaimana kita dapat meningkatkan kesejahteraan sebuah negara. Menggunakan orang sebagai cermin, kita dapat mempelajari bagaimana karya lukis, karya fotografi, dan karya kaligrafi yang sudah terpilih dari seluruh dunia. 我相信观众们不仅可以了解书画展3个主题的时代背景、历史价值，更能了解3个主题的现实意义。 Dalam di sini kami menggunakan 3 tema, yaitu ada zaman, sejarah, dan juga budaya yang kami angkat sebagai tema dalam karya kaligrafi, fotografi, dan juga lukisan. 让我们共同祝愿中印联两国友谊万古长青，万龙精神在新时代焕发更耀眼的光芒，正合下西洋所带来的和平、友好、交流传统，不断传承和发扬。 Kami harapkan melalui acara ini kita dapat bersama-sama memajukan hubungan diplomatik, hubungan persahabatan antara negara Tiongkok dan negara Indonesia. 最后祝各位嘉宾身体健康，阖家幸福，吉祥如意。谢谢大家，terima kasih。 Untuk terakhir kami harapkan, kami doakan semoga semua orang di sini sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses. Terima kasih. 70周年，郑和手册下西洋620周年，中印尼书画摄影展赤水巡展隆重开幕之际，首先，请允许我对本次书画摄影展巡展组委会的盛情邀请表示最衷心的感谢。此次巡展是继8月9日在雅加达举办的开幕展后第一站巡展，后面还会到万隆、马兰、登巴萨、普苏格多等多所孔宴巡展，并最终以年底前回到阿拉扎大学孔宴做闭幕展。它不仅是中印尼两国友谊的见证，更是跨越时空的文化对话，以艺术为纽带，将中印尼两国人民的心紧密相连。中国与印尼的交往源远流长，从郑和七下西洋的和平之旅，到万隆会议上求同存异的智慧共识，再到建交75年来的互利共赢，两国始终在相互尊重中携手同行。此次展览以书画为媒介，生动展现了中印尼文化的交融之美。一幅幅墨宝，一张画作，既是艺术家们对传统文化致敬，也是对未来的憧憬。他们不仅促进了两国在文化艺术领域的深度合作，更以无声的力量增进了两国人民之间的感情，为更为紧密的中印尼命运共同体注入了人文动力。目前，印尼在书法传承方面仍然面临着巨大的挑战，但值得欣慰的是，通过此次大展，我们看到越来越多的印尼年轻一代，他们用自己的书画作品挥洒着对书画艺术和传统文的热爱，也期待更多印尼年轻人能通过此次活动爱上书法，敢于尝试，投身学习展示。
更是一次文化传承的奇迹，必将对印尼书法及文化传承产生深远的影响。愿中印尼两国继续深化人文交流，让人民之光永驻。谢谢大家。Bapak Yeo Yong Hui, terima kasih untuk kata sambutannya. Untuk berikutnya kami mengundang sambutan dari Gubernur Jatim yang akan diwakili oleh Bapak Aprilio Abi, staf Disbudpar Provinsi Jatim. Karena di 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik Tiongkok dan Indonesia, ini menciptakan hal yang positif untuk Jawa Timur. Bapak Ibu kalau tahu, beberapa ornamen-ornamen yang ada di Jawa Timur pun juga tidak lepas daripada ornamen-ornamen dari Tiongkok, gitu ya. Karena kalau saya melihat, terutama di pegunungan, kalau Dinas Provinsi Pariwisata Jawa Timur sedang DL, gitu ya, sedang mengunjungi beberapa daerah, tempat pariwisata dan lain sebagainya. Indonesia dan Cina sangat kental sekali, Pak, terkait dengan hal itu. Menjadi salah satu bagian penting untuk Indonesia menciptakan ekosistem. Kita di sini kerjasama bukan hanya sekedar kerjasama makanan, kemudian apalagi ekspor impor, tapi budaya pun juga sama. Di Indonesia sudah sedikit atau banyak budaya itu selalu akan lekat dengan Cina. Bahkan menurut data pengunjung pariwisata Jawa Timur itu meningkat dari yang awalnya 1 juta pengunjung mancanegara sekarang sudah menjadi 2 juta, dan seterusnya akan terus meningkat. Menandakan kalau Indonesia juga sangat membutuhkan Cina, begitu pula mungkin sebaliknya. Ya, dari kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Timur, kemudian pemerintah kota, pemerintah kabupaten, itu selalu mengedepankan tentang adanya kerjasama yang baik antar kedua negara. 70 tahun Konferensi Asia Afrika Bandung, kemudian 620 tahun pelayaran pertama Laksamana ke Barat. Sering kalau dilaporkan di Suara Surabaya ya, di radionya warga Surabaya, pas Cengho macet. Cengho jadi salah satu lokasi yang padat. Cengho menjadi salah satu ikon juga di Jawa Timur. Itu menandakan Indonesia Cina terjalin dengan baik di sana. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Mengedepankan adanya industri yang harus lebih maju dan harus lebih bangkit lagi untuk ke depan. Terima kasih untuk sambutan dari Gubernur Jatim, Bapak Aprilio Abi. Untuk berikutnya kami mengundang untuk Bapak Pelaksana Tugas Konsulat Jenderal Tiongkok, ya, Bapak Tanayo. 正和首次下西洋620周年中印尼书画摄影展开幕式，在这里，我仅代表中国驻泗水总领馆对活动的成功举办表示热烈的祝贺。中国和印尼是隔海相望的友好邻邦，命运与共的亲密朋友。建交75年来，中印尼关系经历风雨洗礼，始终保持蓬勃发展势头，充分彰显两国命运与共的深厚情谊。过去的1年，习近平主席同普拉博沃总统2度会晤，就深化全方位战略合作，构建具有地区和世界影响力的中印尼命运共同体达成重要共识。中印尼构建了政治、经济、人文、海上安全5大支柱合作新格局，建立了首个部长级2+2的对话机制，推动两国政治互信和战略协作迈向更高水平。各领域合作成果切实惠及两国人民。雅万高铁成功运营，为印尼人民铺就幸福路，两国双元建设取得实质性的进展。今年是万隆会议召开70周年，作为发展中大国和全球南方的重要代表，中国和印尼始终致力于维护发展中国家利益。中国愿同印尼共同弘扬和平共处5项原则和万隆精神，坚定维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章为宗旨基础的国际关系基本准则，践行真正的多边主义，携手应对全球性的风险挑战，播撒和平与友谊的种子。中印尼人民开启友好交往，留下千古佳话，
远亲不如近邻，世代友好深入人心。此次中印尼书画展、书画摄影展以艺术为桥梁，不仅为两国艺术家提供了技艺交流和作品展示的平台，也让来宾真切地体验到两国文化交融之美，充分彰显文明互鉴、合作共赢的深远意义。最后，预祝中印尼书画摄影展取得圆满成功，祝愿中印尼友谊之树长青，两国人民友谊长存。谢谢大家。对文化交流的支持，让我们再次以热烈的掌声向各位领导的关怀致以最诚挚的 menyatakan dukungan doa mereka terhadap suksesnya jalannya acara ini. Marilah kita sekali lagi memberikan tepuk tangan meriah, berterima kasih atas semua sambutan dan dukungan mereka. Dengan keyakinan kita masing-masing, izinkan saya memimpin secara muslim. Pertama, doa kita mudah-mudahan kegiatan ini mendatangkan berkah untuk Indonesia. Jalannya perjalanan Laksamana Cengho 620 tahun ke Indonesia menciptakan keharmonian. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radhiyallahu sahabatin Rasulullah jami'an hamdan syakirin hamdan na'im wa yakabi majina wa intafir lana wa tarhamna minal khasyirin rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan kami semua hamba-hamba yang istiqomah dalam ridho dan nawanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. 谢
请。